Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam channel Cikgu Linda. Hari ini anak-anak akan bersama dengan Cikgu Linda untuk belajar sejarah tingkatan 2. Okey. Topik apa kita nak belajar hari ini? Okey, kita masih lagi di dalam bab 1, Kerajaan Alam Melayu. Ya, anak-anak. Topik kita pada hari ini adalah 1.3, iaitu berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Kita akan pelajari 7 buah kerajaan. Kita nak lihat kemasyhurannya. Okey, jom belajar bersama dengan Cikgu Linda. Okey, anak-anak. Kemasyhuran kerajaan dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. So dapat lihat dalam banyak aspek lah untuk melihat sebuah kerajaan tadi terkenal. Dapat maju gemilangnya sebuah kerajaan ini. Anak-anak dah ketahui pada subtopik 1.2 cikgu dah menerangkan 7 buah kerajaan alam Melayu yang wujud pada suatu masa dahulu. Kita ada kerajaan Funan, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor dan kerajaan Majapahit. So anak-anak kena ingat ya 7 buah kerajaan ini. Okey. Anak-anak, kita akan pelajari tentang kerajaan Funan terlebih dahulu. Sebab anak-anak tahu kan kerajaan Funan adalah kerajaan yang terawal wujud di kerajaan alam Melayu. Kita akan lihat kepada pengasas kerajaan Funan. Pengasasnya adalah Kaundia. Seorang Brahmin. Kemudian Kaundia ini berkahwin dengan Soma. Pada waktu ini Soma adalah pemerintah wanita di Sungai Mekong. Kemudian mereka membentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Funan. Dan pilih tempat pusat kerajaan Funan terletaknya di Vatyapura. Inilah kita lihatlah kata petapak warisan kerajaan Funan pada suatu masa dahulu. Dah jadi lokasi bersejarah lah. Ini adalah ilustrasi ibu kota terawal iaitu Vatyapura. Anak-anak, ini adalah peta. Peta kerajaan Funan. Mana kerajaan Funan? Kerajaan Funan di sini yang berwarna merah ini. Inilah kawasan kerajaan Funan. Kemudian kita lihat pula kemasyhuran kerajaan Funan. Kerajaan Funan ini masyhur sewaktu pemerintahan Fan Shihman. Kerana Fan Shihman ini berjaya meluaskan empayar Funan tadi ke Sungai Mekong, hinggalah ke Teluk Canberra. Mana Sungai Mekong? Inilah Sungai Mekong ni, nampak ni. Yang berwarna biru ni, panjang Sungai Mekong ini. Daripada Sungai Funan ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Canberra. Kemudian daripada situ kerajaan Funan berjaya menguasai selatan Myanmar. Mana selatan Myanmar? Kat sini Myanmar kan. Ini selatan Myanmar sehinggalah ke Segenting Kra. Inilah Segenting Kra yang berwarna kuning kat bawah ni. Dia dekat-dekat dengan Thailand ni. Ini selatan Myanmar sini turun sampai ke Segenting Kra. So nampak kawasan dia di sini asalnya kan. Luas sampai ke selatan Myanmar kat sini. Dan kat Thailand sini Segenting Kra. Bila Fan Shihman tadi berjaya menguasai selatan Myanmar dan Segenting Kra meluaskan empayar, maka Fan Shihman dapat menguasai jalan perdagangan utama timur dan barat. Menguasai jalan perdagangan. Dan pada abad ketiga, Funan menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Kemudian pemerintah terakhir iaitu Raja Rudravarman adalah raja terakhir di Funan. Kemudian Funan merosot akibat serangan kerajaan Chenla. Mana kerajaan Chenla tadi? Di sini kerajaan Chenla. Cuba tengok balik.
Okey, ini Funan. Sini Chenla. Nampak kerajaan Chenla kat sini. So, kenapa Funan boleh merosot akhirnya? Sebab kerajaan Chenla. Inilah kerajaan Chenla tadi. Okey, datang. Datang buat apa? Kan? Serang kerajaan Funan dan berjaya menguasai kerajaan Funan. Okey. Ini Teluk Canberra ya anak-anak. Ini adalah Teluk Canberra. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kerajaan Champa, kerajaan yang kedua. Okey, kerajaan Champa ini diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Pusat kerajaannya terletak di Indrapura. Okey, kerajaan Champa ini sering berdepan dengan serangan daripada Daevad. Kan, siapa Daevad ni? Okey. Kemudian Chulian berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Inilah kerajaan Champa di sini. Ni kerajaan Champa. Nampak kerajaan Champa? Nampak daripada pusat kerajaan dia terletak di atas ini. Indrapura. Sebelum ni kerajaan Funan dekat bawah. Kan? Okay, kemudian ini Champa Indrapura. Okay, mana Daevad? Inilah Daevad dekat atas. Okay, dia ada sempadan antara Daevad dengan Champa. Okay, sering berdepan dengan serangan Daevad. Inilah kerajaan Daevad. Okey, yang sering nak kata menguasai kerajaan Champa, nak ambil tu kena serang. Okey, dia ada kisahnya sebenarnya, okey. Okay, kita lihat kemasyhuran kerajaan Champa. Okey, kemasyhuran kerajaan Champa ini terkenal sewaktu pemerintahan Cebonga. Okey, apa yang Cebonga buat adalah berjaya menghalang serangan Daevad tadi. Dia berjaya menghalang serangan Daevad. Ingat balik Daevad ke atas Champa tadi kan? Okey, dan meluaskan empire ke Daevad sehinggalah ke lembah Sungai Merah. Nampak hebat tak Cebonga? Okey, dia menghalang serangan Daevad. Kemudian Cebonga meluaskan empire ke kawasan Daevad hinggalah ke lembah Sungai Merah. So maksudnya macam ni. Okey, Cebonga duduk kat Champa tadi kan. Okey, dia berjaya menghalang serangan Daevad sewaktu pemerintahan Cebonga ini. So Cebonga kemudiannya dapat menguasai, meluaskan empire masuk Daevad. Cebonga berjaya masuk ke Daevad, meluaskan empire-nya tadi. Okey, sampailah ke lembah Sungai Merah. Mana lembah Sungai Merah? Red River Delta. Maksudnya ke atas lagi lah. Okey, kalau awak tengok peta, ini adalah Champa yang warna biru ni. Ni Champa. Ini Daevad. Nampak? Dia boleh menguasai. Dia meluaskan empire daripada Daevad tadi sampailah ke lembah Sungai Merah. Makin besarlah kerajaan Champa pada waktu itu. Kemudian apa yang Cebonga juga buat, kenapa? Dia berjaya menyerang dan membunuh pemerintah Daevad, iaitu Raja Duto. Ini Cebonga. Pada tahun 1369, Cebonga mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Daripada kerajaan Cina. Pada tahun 1441, kerajaan Champa mula merosot setelah kemangkatan Indravarman. So, bila kerajaan Champa merosot, maka Daevad mula untuk membalas dendam balik. Menyerang dan menawan kembali Champa pada tahun 1471. Maka Champa tak ada dah. Okey, ada kawasan Daevad. Okey, maksudnya Champa sudah berada di bawah pengaruh Daevad pada waktu ini. Okey. Yang ketiga, kita akan lihat kepada kerajaan Sriwijaya, di mana pengasasnya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang. Dan kemudian diperkukuhkan dengan menakluk kawasan sekitar Bangka dan Taruma. Ini nama kawasan lah di
Jaya. Okey, inilah adalah ilustrasi Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa. Ni patung ni ada dekat muzium di sanalah. Okey, muzium di Indonesia. Ini candi yang terkenal, yang hebat di suatu masa dahulu di Kerajaan Sriwijaya dan masih ada sehingga sekarang dan menjadi satu dalam satu UNESCO. Kita lihat kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya. Okey, pada abad ke-8, sewaktu pemerintahan Sanggramadananjaya berjaya menguasai Sumatera, Tanah Melayu, Segenting Kra dan selatan Myanmar. Maksudnya Sriwijaya ini berjaya menguasai banyak kawasan jugalah. Okey, Tanah Melayu ni kawasan pengaruh Sriwijaya ni kan, yang warna oranye ni kalau awak tengok sikit. Okey, selatan Myanmar dan naik ke atas. Okey, bila dia berjaya menguasai kawasan ini, dia berjaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Sunda dan juga Selat Melaka. Okey. Maka Kerajaan Sriwijaya muncul sebagai sebuah kuasa perdagangan utama dan pengajian agama Buddha di alam Melayu. Kemudian menjadi pusat pengajian agama Buddha juga. Dan kemudian Sriwijaya tadi merosot apabila diterang oleh tentera Chola daripada selatan India pada tahun 1025. Mana selatan India ni? Chola. Mana Chola? Chola Territory. Kat sinilah ni kawasan dia lah ni. Kan? Okey, ni kerajaan Chola yang warna purple ini. Pengaruh dia, kawasan dia yang dia telah kuasai lah. Kerajaan Sriwijaya diserang oleh tentera Chola daripada selatan India di sini. Okey. Kita lihat kerajaan seterusnya iaitu Kerajaan Angkor. Okey, diasaskan oleh Jayavarman II daripada Chenla. Ingat tak tadi Chenla kat mana? Kan kalau ingat balik daripada Kerajaan Funan, Chenla di atas Funan, kerajaan yang orang kata menyerang Funan kan. Okey, sebab tu Funan merosot. Okey, so Jayavarman ini daripada Chenla mengasaskan Kerajaan Angkor. Kemudian dia berpusat di Hariharalaya. Ni Angkor lah kat sini ni. Kalau awak ingat balik ni Champa kan, peta yang dalam Kerajaan Funan. Sini Champa, sini Chenla kat atas ni. Sini Funan, sini Chenla. Apa yang Jayavarman buat ialah dia berjaya menyatukan wilayah lembah Sungai Mekong. Menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Mana Sungai Mekong? Yang putih-putih tu Sungai Mekong. Inilah Angkor. Kita kata kawasan bandar pusat Hariharalaya di sini. Pusat pemerintahan dia dekat sini. Ni patung Jayavarman II. Ini kota Hariharalaya lah yang kita boleh lihat daripada Google Map. Kita lihat kepada kemasyhuran Kerajaan Angkor. Bagaimana Angkor boleh masyhur? Angkor ni masyhur sewaktu Suryavarman II meluaskan Empire Angkor sekitar lembah Sungai Mekong hinggalah ke selatan Myanmar. Banyak besar juga tu kawasan dia boleh pergi kan. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Divek. Ini suatu awal-awal dululah kan. Daripada Champa dan juga Divek. Kemudian Suryavarman II juga berjaya mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Ini sewaktu Suryavarman II. Manakala pada Jayavarman ke-7, Empire Angkor diluaskan sehingga ke sempadan 6. Kemudian Angkor Thom dibina. Angkor Thom dibina dan juga ada 102 buah hospital.
Kemudian Angkor lemah selepas kematian Jayavarman II. Okey, dan bila kerajaan Angkor lemah, bermulalah serangan Siam pada tahun 1594. Akhirnya melemahkanlah lagi kerajaan Angkor ini. Ni Raja Suryavarman II lah yang dibuat ukiran di Angkor Wat. Ini Angkor Wat dia ada Angkor Wat, dia ada Angkor Thom. Ini Jayavarman VII. Kita akan lihat kepada kerajaan Majapahit di mana pengasasnya adalah Raden Wijaya. Di mana pusat kerajaan Majapahit ini terletak di kota Trowulan. Nampak tak kat sini? Tentera Mongol membantu Raden Wijaya dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1924. Ni ilustrasilah Raden Wijaya. Ini adalah kerajaan Majapahit lah. Ini kerajaan Majapahit suatu masa dahulu. Ini di antara kita kata candi yang wujud yang ada di kerajaan Majapahit. Kita lihat kepada kemasyhuran kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni masyhur selepas Patih Gajah Mada menjadi Perdana Menteri Majapahit. Yang dilantik oleh Tribuana Tunggadewi. Apa yang Patih Gajah Mada buat sewaktu menjadi Perdana Menteri adalah beliau berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit, meluaskan tanah jajahan hingga ke timur Pulau Jawa, pesisir Sumatera. Nampaklah peta ni kan? Kalau tengok peta ni nampak. Tadi cikgu tunjuk kecil je dekat sini. Tapi sewaktu pemerintahan Patih Gajah Mada jadi Perdana Menteri, kawasan Majapahit dia semakin luas. Pesisir selatan barat Pulau Borneo. Nampak ni pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, selatan dan timur Sulawesi. Ini Sulawesi. Dan ada Kepulauan Maluku. Mana Kepulauan Maluku? Dari sinilah, dekat-dekat sinilah Maluku kan. Kemudian pada abad ke-14 menjadikan Majapahit sebuah pusat perdagangan yang hebat. Kenapa hebat? Cuba buat tengok kawasan dia. Tanah jajahan dia semakin besar. So bila tanah jajahan besar, negeri-negeri yang berada di bawah naungan Majapahit akan datang untuk berdagang, termasuk juga daripada negara luar. Tetapi kerajaan Majapahit mula lemah selepas kematian Patih Gajah Mada sewaktu serangan Demak pada tahun 1478. Seterusnya kita akan lihat kepada Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ini berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Bermula dengan penglibatan kegiatan perdagangan masyarakat Gua Kepah yang berdagang dari luar di Sungai Emas. Yang berdagang dari luar, di Sungai Emas. Mereka adalah pedagang luar lah. Berdagang dengan masyarakat penduduk di Gua Kepah itu di Sungai Emas. Mana Sungai Emas? Di sinilah Sungai Emas. Ni kawasan ni lah Sungai Emas ni. Kalau tengok kat sini. Ni bawah ni kecil ni. Sungai Emas. Kat sini. Ni Pangkalan Bujang kat sini. Lagi satu ni. Pangkalan Bujang. Kewujudan Kedah Tua ini diperkukuh dengan catatan agama dan juga golongan agama dan juga pedagang yang datang daripada China, daripada India dan daripada Arab Parsi. Di mana suatu masa dulu Kedah ini dikenali sebagai Chia-Chia oleh pedagang China. Manakala pedagang India mereka gelar Kedah Tua ini sebagai Kataha. Manakala pedagang Arab memberi gelaran Kedah Tua ini sebagai Kalahbar. Inilah kerajaan Kedah Tua pada suatu masa dahulu.
Okey, kita nak lihat kemasyhuran. Apa yang kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ini kan? Okey, ia berkait dengan kegiatan perdagangan lah di Lembah Bujang. Okey, menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Selain itu, kita ada penduduk tempatan dan pedagang daripada luar. Dan juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Okey, kemudian Kerajaan Sriwijaya tadi menguasai Kedah Tua. Okey. Kegiatan perdagangan menjadi lemah. Okey, di Kedah Tua menjadi lemah akibat serangan tentera Chola dari India. Okey, kalau awak ingat balik tadi kisah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya lemah sebab tentera Chola serang Sriwijaya. Okey, kemudian tentera Chola dia bukanlah dia mengganggulah kawasan orang kata jajahan Sriwijaya. Okey, sebab apa? Sebab pada waktu ini nampak Kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. So dia berkaitlah. So kegiatan perdagangan lemah akibat serangan tentera Chola dari India. Okey, tentera Chola tadi serang Sriwijaya. Okey, Sriwijaya pula menguasai Kedah. So dia punya habis efek kepada kawasan jajahan Sriwijaya. Okey. Pada abad ke-7, pemerintahan berubah dengan kemunculan pengasasan Kesultanan Kedah. Okey, ni ada antara candi-candi lah. Bukti-bukti, candi-candi bukti wujudnya pusat keagamaan yang berlaku di Kedah Tua. Ini gambar kata perdagangan berlaku di Kedah Tua datang daripada pelbagai negara. Seterusnya kita akan lihat kepada kerajaan yang terakhir kita iaitu Kerajaan Gangganegara. Okey, dikatakanlah kerajaan ini muncul pada abad ke-6. Tetapi pada abad ke-5 sudah wujud pelabuhan di Gangganegara. Okey, menurut sumber tradisi, Gangganegara ini diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahawa Gangganegara ini dibuka oleh Raja Khmer iaitu dari Kemboja. Dan pusat kerajaan Gangganegara terletak di Pangkalan. Mana Gangganegara dekat sini dia berhampiran dengan kerajaan Kedah Tua dan dia juga berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya pada suatu masa dahulu. Okey, kita nak lihat kemasyhuran kerajaan Gangganegara. Okey, kemasyhuran kerajaan Gangganegara bermula pada abad ke-9. Okey, dia wujud pada abad ke-6. Tapi pelabuhan telah ada pada abad ke-5. Okey, di mana sejak abad ke-5 itu dia dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar negara. Sebab apa? Sebab di Gangganegara ini dia kaya dengan hasil bumi iaitu kira ada biji timah dan juga emas. Okey, kemudian berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Okey, tetapi Gangganegara mulai lemah setelah diserang oleh tentera Chola juga dari India. Maksudnya serangan ini berlaku kata sewaktu dengan Kedah Tua lah. Okey, diserang Kedah Tua lemah, kemudian datang pula ke Gangganegara, serang Gangganegara. Betul, lemahlah Gangganegara. Dan pelabuhan Gangganegara musnah dalam serangan ini. Okey, jatuhlah Gangganegara. Okey, kita lihat kepada kesimpulan yang telah kita pelajari dalam topik 1.3 ini. Okey, anak-anak telah belajar 7 buah kerajaan alam Melayu. Anak-anak kenal lokasinya, anak-anak tahu siapa pengasasnya dan kemasyhurannya. Dan kerajaan ini merupakan kerajaan yang masyhur pada suatu ketika dahulu dalam aspek perdagangan, dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey,
kejayaan membentuk sebuah kerajaan yang masyhur ini adalah bukti kebijaksanaan kepimpinan mereka. Untuk memajukan kerajaan mereka. Bijaksana kepimpinan masyarakat itu. Dan dengan kebijaksanaan itulah maka pemimpin dan juga masyarakat boleh memajukan, kita kata, kerajaan mereka setanding dengan kerajaan-kerajaan luar yang wujud pada masa yang sama. Sampai di sini sahaja video cikgu untuk subtopik ini. Cikgu harap anak-anak murid berfaham kisah kita kata kewujudan kerajaan alam Melayu ini dan kemasyhuran kerajaan alam Melayu ini terhadap 7 buah kerajaan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel cikgu ini. Pastikan butang subscribe anda daripada merah bertukar ke warna kelabu. Tanda anda menyokong Cikgu Linda. Assalamualaikum.